Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa manjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama pada hari ini. Hari ini hari Isnin, 6 hari bulan Mac tahun 23. Lagi berapa hari nak puasa? Berapa hari? 20? 24. 24, 23, 6, 17 hari. Lagi 17 hari kita nak puasa. Alhamdulillah, insyaAllah. Syukur kita dapat puasa. Semoga Allah mengizinkan kita puasa sekali lagi pada tahun ini. Bukan senang untuk mendapatkan puasa Ramadan. Bukan senang. Ramai orang yang telah pergi sebelum Ramadan. Quote of the day hari ini. Eman sama pagi bersama dengan tu. Tajuk kita hari ini. Kenapa hujan? Kenapa hujan? Hujan itu adalah untuk meluruskan yang bengkok. Ujian Allah itu untuk meluruskan yang bengkok. Ujian Allah itu untuk membersihkan yang kotor. Ujian Allah itu untuk menghilangkan dosa-dosa. Ujian Allah itu untuk menyucikan hati kita. Allahu Akbar. Jika dengan syarat kita bersyukur dan redha di atas setiap ujian yang dilakukan. Cantik. Cantik. Selagi kita hidup di dunia, maka akan ada ujian. Sehinggalah kita masuk syurga, insyaAllah. Amin. Bila kita berada dalam syurga, tidak ada ujian lagi. Tidak ada sedih. Tidak ada. Tidak ada sakit. Tidak ada. Tidak ada murung. Tidak ada kecewa. Tidak ada dalam syurga. Hanya di dunia saja. Kau kata kau bahagia di dunia. Sampai bila kau boleh bahagia? Sampai bila? Saya tak pernah sakit tau. Tak pernah sakit. Okey, kalau dah umur 100 tahun, kau tak sakit ke? 100 tahun banyak nikmat dah hilang. Nikmat mata kelabu. Nikmat telinga tuli. Nikmat mulut cakap bergagap. Nikmat otak dah sangkut-sangkut. Tak boleh fikir. Nikmat sihat sudah mulai sakit-sakit. Nikmat kaki mulai sakit lutut. Sakit lutut. Nikmat tangan mulai geletar. Nikmat lidah mulai tak rasa apa dah makan. Itulah dunia. Tapi kalau di akhirat, di syurga, semuanya itu always on. Always on sama. On sama. Bini ramah pun on. Bidadari bro. Wow, siapa tak nak? Rugi. Rugi. Jadi kita harus sedar, quote of the day kita hari ini, ujian Allah itu untuk meluruskan kita yang bengkok. Ujian Allah itu untuk menghapuskan dosa kita. Ujian Allah itu untuk membersihkan kita. Ujian Allah itu untuk menyucikan kita. Ujian Allah itu untuk menyelaraskan semula pemikiran kita. Ujian Allah itu untuk memberi kebahagiaan kepada keluarga kita. Ujian Allah itu untuk kita boleh menjadi senang. Ya Wan. Assalam tu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tu. Sihat. Alhamdulillah. Lepas kena roti canai sebiji. Boleh tahan. Kena. Pagi-pagi. Quote of the day hari ini. Memang pagi. 7-0. Aku pun heran. Kemana pergi MU ni? Tiba-tiba je. You are never alone. Tiba-tiba je Cinon. 7-0. Salah 2 biji. 2 biji. Hebat. Tapi duduk tercorok. Masih nombor berapa? Nombor 10 ke? Allahu Akbar. MU sudah merangkak nombor 3. Kalau dia menang dengan Liverpool ni, wow. Dia akan buat satu competition yang hebat. Tapi 7-0. Memalukan. Tiba-tiba je. Nones. Dengan salah. Bangkit. Dan Firmino. Last goal. Nombor 7. Gol nombor 7. Yang marah sedikit pasal bola. Okey. Setiap apa yang berlaku. Allah menguji kita untuk kita.
Allah bagi kita sakit untuk kita rasa nikmatnya sihat. Allah bagi kita susah untuk kita rasa nikmatnya kaya. Allah bagi kita kecewa untuk kita rasa nikmatnya happy. Allah bagi kita lonely, rasa ditinggalkan. Kekasihku ditinggalkan. Untuk kita mengetahui betapa nikmatnya berkapal. Berkumpulan. Nikmat. Itulah quote of the day kita hari ini. Setiap ujian Allah itu untuk membetulkan kita yang bengkok. Membetulkan. So bagaimana tu kita nak menghadapi ujian-ujian ini dengan sabar, dengan redha? Nanti kita tergelincir. Betul juga. Macam mana? Yakinlah bahawa ujian itu merupakan ekspresi cinta Allah kepada hamba-Nya. Ekspresi Allah sayang kita, maka dia uji. Thank you Allah. Terima kasih Allah memberiku sakit tak sihat. Itulah ujianmu. Aku redha menerima. Aku redha menerima. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Redha dengan kesesaran. Redha. Terima. Redha. Redha. Iaitu yakinlah bahawa ujian itu merupakan ekspresi cinta Allah. Sayang Allah kepada hamba-Nya. Warhamni, sayangnya Allah kepada kita. Ya Allah, sayangkanlah aku. Ya Allah, sayangkanlah aku. Ya Allah, rajin-rajinkanlah aku solat, ya Allah. Itu penting. Ya Allah, rajin-rajinkanlah aku solat sunat, ya Allah. Itu penting. Penting. Ya Allah, rajin-rajinkanlah aku berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Itu yang terbaik. Bye-bye enemy. Jom selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 10 kali Allah akan berselawat kepada kita. Rugi orang tak berselawat. Rugi. Apabila kita diuji, dan kita harus sedar, insaf, segera, redha dengan apa yang berlaku. Allah uji kita sakit sebab nak memberitahu betapa besarnya nikmat sihat. Masa kau sihat, kau tak ingat Allah. Masa aku beri kau sihat, kau tak ingat Allah. Kau kuat main bola. Kau kuat main main ni game. Oh, sihat. Kenapa kau sihat? Kerana aku makan stabil. Kenapa aku sihat? Kerana aku makan seimbang. Kenapa kau sihat? Kerana aku cukup exercise. Kau dah lupa yang sihat tu Allah yang beri. Sekali dia tarik, terduduk kau. Di mana kau makan multivitamin? Di mana kau exercise? Tiba-tiba kau tergolek di hospital. Itu tanda sihat milik Allah. Sihat milik Allah. Cuma makan itu ikhtiar, asbab. Exercise itu ikhtiar, asbab. Asbab. Yang empunya memberi kita sihat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain, bro. Tidak ada. Semakin besar dan banyak ujian, cobaan yang Allah turunkan kepada kita, makin besar pula pahala dan semakin kuat Allah sayang kepada kita. Itulah yang lebih penting. Kita kena redha dan sabar. Semakin besar dan semakin banyak cobaan yang Allah turunkan. Cobaan, ya Allah, kecewa ni. Turun pangkat, ya Allah. Turun pangkat. Cobaan. Kehilangan orang tersayang, ya Allah. Tiba-tiba saja aksiden, pap. Habislah duit 2,000. Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah. Itu bermakna makin besar pula pahala dan sayang Allah. Ia akan dilimpahkan kepada kita. Amin. Jadi tak perlu kecewa, tak perlu menangis. Sebab ada hikmah di atas apa yang berlaku kepada kita. Semak balik. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Semak balik. You still repeat dosa, masih buat maksiat, masih lagi. Oi, semak balik. Cakap bohong, masih cakap bohong. Dulu, kini dan selamanya. Na'udzubillah min zalik. Semak balik. Kau sehatlah sekarang. Sekali kena terduduk, kau habislah. Habis. Allah boleh cipta seluruh sekalian alam. Allah boleh cipta bumi. Allah boleh cipta langit dan bumi. Apalah sangat Allah cipta manusia. You are very small. We are very small. Oh, very small. Very small. Ya, Abang Muhammad.
Apa khabar? Saudara Koji? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi join Quote of the Day bersama dengan Atuk. Allah memberi kita sakit kerana Allah nak beritahu berapa besarnya nikmat sihat. Allah nak membetulkan dosa-dosa kita. Allah nak membetulkan bengkok-bengkok perangai kita. Perangai yang sekok bengkok ini perlu diluruskan. Orang yang boleh meluruskan perangai bengkok kita ialah Allah. Allah. Kadang-kadang diri sendiri pun tak boleh membetulkan perangai diri sendiri. Sehingga kita tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntunglah orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana Abu Talib, pak saudara Rasulullah sendiri. Rasulullah menangis sampai basah biadnya, janggutnya. Tetapi Abu Talib tetap tidak lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Sehinggalah selesai mereka bermakna hidayah itu milik Allah. Quote of the Day hari ini. Sembang-sembang pagi, bila kita diuji, berarti Allah nak meluruskan perangai buruk kita. Tak mengaku tak apa. You punya pasal lah. Masing-masing tanggung lah. Kau tak nak mengaku pun tak apa. Saya tak pernah tak buat tak baik tu. Saya baik. Ya Allah. Ya Allah. Saya tak pernah mencuri merompak tu. Ya Allah lah tu. Ya. Saya tak pernah mengecewakan girlfriend saya tu. Oi. Hey. Saya tak pernah berebut-rebut jawatan tu. Oi. Hey. Saya tak pernah. Macam-macam lah tak pernah. Tetapi manusia mudah lupa. Manusia mudah lupa, bro. Apa yang kau buat kau lupa. Apabila diberi kekayaan sedikit kau dah lupa. Apabila diberi sihat kau dah lupa. Dah lupa. Apabila diberi rezeki boleh pakai kereta besar kau dah lupa. Apabila kau diberi sedikit kemewahan kau boleh buat rumah besar kau dah lupa. Kau dah lupa. Kau dah lupa. Lupa siapa tu? Lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memberi rezeki kepada kamu. Orang yang memberi kamu sehat. Orang yang memberi nyawa kepada kamu. Orang yang memberi keluarga kepada kamu. Orang yang memberi kegembiraan kepada kamu. Allahu Akbar. Maka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka, engkaulah kami sembah. Dan engkaulah kami mohon pertolongan. Wah, itu baru cantik. Cantik. Ujian itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Yang pernah kita kerjakan. Bila dosa mula start dikira tau. Dosa mula dikira setelah kita balik. Setelah kita balik, maka dosa mulai dikira. Balik umur berapa tu? 7 tahun, 8 tahun macam tu lah. Macam tu lah. Lebih kurang. Maka dikira perbuatan mungkar yang kau lakukan, maksiat yang kau lakukan akan dikira sebagai satu dosa. Jadi ujian itu tu apa tu? Ujian untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Itulah sakit. Ada banyak cara agar dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang berzikir. Ada orang beristighfar. Ada orang solat taubat. Banyak cara. Tapi kau nak tunggu kau solat, kau tak solat. Allah nak tunggu kau zikir, kau tak zikir. Nak tunggu kau bertaubat, tak bertaubat. Maka Allah bagi kau sakit. Bila sakit, ya Allah. Sakit, ya Allah. Sembuhkanlah aku. Terus ingat Allah. Itulah. Itulah. Kenalah. Jadi sebelum Allah uji dengan sakit, kau biarkan. Kau letih, kau sakit, kau mengantuk. Kerana kau berzikir kepada Allah. Kau letih, kau mengantuk kerana kau solat tahajud kepada Allah. Kau letih, kau mengantuk kerana kau baca Quran kepada Allah. Sebelum Allah bagi kau sakit. Ini yang kita perlu faham. Ya Wan, waktu sihat lupa Allah. Waktu sakit kata orang buat. Bila mati baring pula depan imam. Si baik depan imam. Kalau terbuang terus ke laut, apa nak jadi? Apa nak jadi? Itulah ujian manusia. Jadi semakin besar dan semakin banyak Allah turunkan ujian kepada kita, bala kepada kita, musibah kepada kita, maka makin besar pula pahala dan sayangnya Allah kepada kita akan dilimpah ruahkan kepada kita. Amin. InsyaAllah. Yakinlah bahawa ujian itu merupakan ekspresi cinta Allah kepada
hambanya. Kepada kita. Kita yang menerima ujian. Kepada kita. Kepada kita. Warhamni, ya Allah, sayangkanlah kami. Sayangkanlah aku, ya Allah. Minta Allah sayang. Apabila Allah sayang, Allahu Akbar. Apa nak pun kita dapat. Allah akan jaga kita. Oi, banyak apabila Allah sayang kita. Jangan sampai Allah membenci kita. Tengoklah sama makhluk pun. Kalau ada orang sayang kita, oi, apa saja. Belum buka mulut, belum buka mulut minta dah terus bagi. Itulah sayangnya. Ya Hanidah. Hamzah. Assalamualaikum Baji. Assalamualaikum Baji. Waalaikumsalam. Ya, betul tu. Berpuasa hari putih besar pahalanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Berpuasa Isnin Khamis. Tu tak puasa hari ni. Tak puasa. Tapi paling kurang kalau hari-hari biasa, puasalah 3 hari dalam sebulan. Yang baiknya puasa Isnin Khamis. Yang baik lagi, puasa sunat ialah puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, sehari tidak puasa. Dan jangan lupa Ramadan. Ada 20 hari lagi. 17 hari lagi. Ramadan. Allah uji kita kerana Allah nak meluruskan kita yang bengkok. Allah uji kita kerana Allah nak menyucikan kita daripada dosa. Allah uji kita kerana Allah nak membersihkan kita dari kotoran-kotoran najis-najis. Allah nak uji kita kerana Allah nak melembutkan lidah kita membaca Al-Quran. Allah uji kita kerana Allah nak meringankan kita beribadah, terutamanya solat. 7-0. Salam, Joy. 7-0. Tiba-tiba saja Liverpool bangkit. Mengigau ke Liverpool ni? MU performa begitu baik. Daripada nombor 11, 12. Naik. Duduk nombor 3. Tiba-tiba double. Kena dekat Liverpool. Nasib lah bola itu bulat. Bola itu bulat. Lain kali kena buat bola square. Tak adil kepada Manchester United. Tapi Atuk Liverpool fan. Liverpool. Tapi sekarang letih sikit lah. Liverpool dah masuk gua. Ujian itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Ya Allah. Hebatnya ujian Allah. Dosanya. Dosa dihapuskan. Allah bagi sakit kerana Allah nak memasukkan kita dalam syurga. Amin. Bayangkan bila Allah bagi kita sakit, uji dengan sakit, kita reda, maka dosa kita hilang dan kita dimasukkan dalam syurga. Masukkan dalam syurga. Jadi siapa tak nak sakit? Semua orang nak sakit. Woi, tak nak tu. Sakit mana boleh tu? Sakit menghapus dosa. Kalau kau tak nak sakit, kau jangan buat dosa. Supaya kau tak ada dosa. Bila tak ada dosa, tak payahlah sakit. Tak payahlah sakit. Wah, analogi mudah. Analogi mudah. Ya, selalulah untuk berfikiran positif. Selalulah berfikiran positif. Berfikir positive thinking. Positive thinking. Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji itu kerana Allah sayang kita. Amin. Allah uji itu kerana Allah nak menghapuskan dosa kita. Amin. Allah uji itu kerana Allah nak memberi darjat kita di syurga nanti. Amin. Allah uji itu kerana Allah nak membetulkan hati kau yang busuk. Amin. Hati kau yang bengkok. Allah nak uji itu kerana Allah nak engkau sayang kepada kita. Amin. Banyak. Ada sebab musabab. Selalulah positif. Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah susah, maka akan ada kemudiannya hari kesenangan. Hari kesenangan. Dunia ini memang senang-senang susah. Susah, senang. Senang, susah. Itulah dunia. Tapi syurga, senang semua. Senang semua. Tak nak masuk syurga. Rugilah. Orang masuk syurga happy-happy. Masuk neraka, kena bakar lagi. Dah lah tak dapat kesenangan. Kena bakar lagi dalam neraka. Bodoh piak lah orang tak nak masuk syurga. Macam mana masuk syurga tu? Solat 5 waktu. Solat 5 waktu, jangan tinggal. Solat. Bukan susah pun. Bukan lama pun. 5 minit selesai. 5 minit selesai. Allahu Akbar. Selalu optimis. Selalu optimis bahawa kita boleh menyelesaikan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Optimis. Allah beri sakit, insyaAllah aku akan ikhtiarkan supaya aku cepat sembuh. Pergi hospital, tak sihat. Pergi bomo, tak sihat. Pergi lagi, tak sihat. Pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Darinya lah kita sakit. Kepadanya lah minta dia cabut kesakitan kita itu. Amin. Amin. Allah mampu buat. Allah mampu buat. Setelah kesulitan, jangan lupa akan ada kegembiraan selepas itu. Hidup ujian, hidup dengan usaha dan doa. Untuk hadapi ujian, ialah kita buat dua perkara. Usaha doa. Sakit. Kenapa kau sakit ni? Ujian. Ujian daripada Allah. Nak menghapuskan dosaku banyak. Habis tu apa kau buat? Tak apalah, aku duduk macam ni je lah. Kau sakit, kena ikhtiar bro. Tak apalah, ujian. Supaya dosa aku hilang. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Jangan buat ikhtiar. Apabila diuji, hadapilah ujian itu dan usaha ikhtiar. Mesti ikhtiar supaya sembuh dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena buat. Jangan tak buat bro. Kena buat. Tak boleh tak buat. Tak boleh mazat. Kena buat. Tak boleh tak buat. Mesti kita lakukan supaya kita boleh hadapi dengan baik. Itulah yang penting kepada kita. Kau Day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk hari ini. Allah uji kita kerana Allah ingin meluruskan. Yang bengkok perangai kita. Peribadi kita. Yang bengkok. Allah memberi kita sakit kerana Allah nak memberitahu betapa besarnya nikmat sihat. Allah beri kepada kita. Ujian Allah. Bila susah kita gelisah. Ujian Allah. Bila sakit kita meraung. Bila miskin kita merungut. Allahu Akbar. Tetapi sepatutnya bila susah kita senang hati, tiada gelisah, redha dengan apa yang berlaku. Bila miskin syukur. Ya Allah, aku bersyukur kerana aku miskin. Tengok ahli syurga bercakap. Aku bersyukur kerana miskin. Tak merungut kepada Allah. Bila sakit, tiada resah di jiwa. Teruskan seperti biasa. Musibah tujuan pada kita. Bila redha dalam mengharungi ujian, coba menjadi bahagia walau sedang berduka. Kerana kita tahu ada cintanya di situ bersama ujian yang kita lalui. Ada cinta Allah dan cinta Rasul semasa ujian yang kita sedang lalui. Tanda-tanda Allah sayang kita. Ada tanda. Allah beri kita kesedihan kerana nak kita selalu sebut namanya. Allah beri kita kesedihan kerana Allah rindu untuk mendengar suara kita. Selalu menyebut namanya. Ya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Ya Rahman. Ya Rahim. Bila apa tu? Bila kita kesedihan. Kenapa sedih kau? Boyfriend tinggal. Boyfriend lari. Girlfriend tinggal. Allahu Akbar. Tak payahlah sedih. Tak payah sedih. Ya Wan. Bercakap benar dikatakan dusta. Bercakap dusta pula dikatakan benar. Ujian orang beriman. Amin. Amin. Akhir zaman. Orang baik dicaci maki. Orang berbohong dipuja-dipuji. Akhir zaman. Allah beri kita kesakitan. Kerana apa? Kerana nak kita memohon kesembuhan dari Allah. Bila kita sakit, diuji dengan sakit, Allah nak kita memohon dengannya. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah. Di samping itu makanlah obat. Di samping itu makanlah apa jamu-jamu ke. Kena usaha. Ya Allah. Allah beri sakit kerana Allah nak kita menyebut namanya. Nak memohon dengannya supaya kita disembuhkan. Jumpa doktor boleh, tapi doktor tak mampu menyembuhkan kita. Doktor hanya boleh bagi asbab membolehkan kita sembuh. Jangan percaya kat Panado pula. Aku kalau makan Panado terus sembuh. Allahu Akbar. Jangan cakap macam tu. Tak boleh. Sembuh kau itu adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kau ambil Panado itu hanya ikhtiar. Ikhtiar asbab saja. Asbab saja. Bukankah kadang-kadang minum air kosong pun kita boleh jadi sihat? Sembuh daripada sakit? Ada.
Ada juga dengan baca surah Al-Fatihah boleh jadi sembuh. Ada kuasa Allah tu luas, besar. Besar melampaui pemikiran manusia. Pemikiran manusia. Jadi tanda Allah sayang kita. Allah beri kita sedih kerana Allah nak selalu kita sebut namanya. Sebutlah namaku semasa kau sedih. Sebab aku bagi kau sedih kerana kau lama tak sebut namaku. Maka aku bagi kau sedih. Bila kau sedih, maka kau sebut namaku. Itu yang Allah suka tu. Jadi sebelum kita diberi yang sedih, selalulah sebut nama Allah. Sebab Allah sedang menunggu supaya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Karim. Sebutkan nama-nama Allah. 99 nama Allah. Sebutkan semua. Ya Aziz. Ya Najib. Ya Rizab. Ya Barik. Banyak. Sebutkan semua. Sebutkan semua. Cici apa khabar? Assalamualaikum Tok Encem. Waalaikumsalam Cici. Cici sihat je? Risau lama tak masuk. Takut demam je. Tak ada orang nak bagi Panadol. Kesian lah. Tidak boleh hantar dengan Shopee. Kau berdiri hari ini. Allah bagi kita sakit kerana Allah sayang kita. Kerana Allah nak membetulkan. Allah uji kita kerana Allah nak membetulkan sifat-sifat kita yang bengkok, Cici. Kerana Allah nak meluruskan semula hati kita. Membersihkan hati kita. Tak cukup dengan sabun dan klorak, shampoo. Tak cukup. Mesti istighfar dengan Allah SWT. Saya khabar baik tu. Alhamdulillah. Semoga sentiasa berkhabar baik dan lebih baik. Lebih baik. Saya minta maaf tu. Sebab lama tak masuk live tu. Tak ada apa pun salahnya. Kan? Dah sibuk. Sibuk. Hidup ni, biar sibuk sikit tak apa. Jangan hidup ni, lonely tu. Tak tahu nak buat apa. Itu risau. Risau, cik. Bisnes okey ke? Amin. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Tanda Allah sayang kita. Keupdate kita hari ini ialah kita diuji kerana Allah nak membetulkan yang bengkok. Satu. Kita diuji kerana Allah nak membersihkan hati yang kotor. Kita diuji kerana Allah nak memastikan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan tanda-tanda Allah sayang kita. Allah akan beri kita kesedihan. Cici, Allah diberikan kesedihan. Itu tanda Allah nak Cici sebut namanya selalu. Kena sebut sama. Sebut. Macam kita rindu seseorang, kita selalu sebut kan. Selalu sebut, rindu. Lebih-lebih lagi kita rindu kepada kebesaran Allah SWT yang mencipta langit dan bumi cakrawala. Manusia semua makhluk di muka bumi dan makhluk di luar muka bumi. Makhluk halus. Semuanya itu adalah Allah berharap supaya menyebut namanya. Mak Yusri, salam berjimat. Woi, my bro. Lama tak nampak my bro. Ya Wan tu, punca kerosakan iman datangnya dari penyakit-penyakit hati. Betul kata? Benar sekali. Penyakit hati, dengki, khianat. Untunglah Liverpool 7-0. Boleh tahan. Hari ini baru Tok rasa nak sebut. Apabila orang sebut pasal bola. Sebab 7-0. Kosong tu MU tau. Bukan Everton. Bukan Southampton. Bukan. Bukan Newcastle. Bukan. MU. Thank you semua. Sebut sahabat Duha yang sudah hadir. Bantu Atuk. Tap screen. Terima kasih. Semua dalam sihat rahmat Allah. Cici kerja ke hari ni? Isnin kerja lah kan? Itulah. Atuk pun rasa bersemangat hari ni. 7-0. Khabar waras re. Mak Yusri, apa khabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Thank you. Lama-lama masuk. Happy sangat. Kerja tu. Alhamdulillah. Kerja tu teruskan niat. Ya Allah, aku kerja lillah ta'ala. Untuk mencari rezeki yang halal. Untuk menjara hidupku dan anakku. Dan keluargaku. Amin. Jadi kita jangan kecewa bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kita sayang, sepatut menjadi boyfriend kita, tiba-tiba dia pergi. Anggaplah dia itu tidak sesuai dengan kita. Baru kita tak kecewa. Atuk semoga sihat selalu. Amin. Terima kasih. Thank you semua sahabat Duha yang sudah hadir bantu Tok tap. Screen semoga semua dalam rahmat Allah SWT. Okey, kita take 5 baca surah Al-Fatihah.
Kita doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Betul cakap Atuk. Betul cakap Atuk. Dan kita niat pahala Al-Fatihah supaya Allah sampaikan, kita sedekah kepada Rasulullah, sahabat, keluarga dan sahabat baginda, semua rasul-rasul 25 orang, semua nabi-nabi 140,000 sehingga Nabi Adam alaihissalam. Tok kita. Kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau telah mati, doakan untuk mereka. Sampaikanlah pahala Fatihah yang kita akan baca sebentar lagi kepada mereka berdua. Kepada rakan-rakan sahabat yang telah meninggal dunia. Kepada diri kita, isteri, suami, anak-anak, rakan-rakan, sahabat, rakan-rakan Quote of the Day, supaya menerima pahala Al-Fatihah yang kita baca ini. Dan kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sama ada yang masih hidup dan telah mati. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin. Itulah surah Al-Fatihah. Surah yang wajib dibaca 17 kali satu hari. Wajib dibaca 17 kali satu hari. Kalau orang faham, fahamlah. Orang tak faham lah. Sebab dia kena baca dalam solat. Kalau tak baca 17 kali, berarti kau tak solat. Kalau baca Quran, berarti kau tak solat. Itulah 17 kali. Tapi rugilah kalau baca setakat 17. Buatlah solat-solat sunat. Solat-solat sunat. Bila solat sunat, kau tambah lagi baca Al-Fatihah. Tambah lagi. Solat duha, buat 2, tambah 2 lagi. Buat 4, tambah 4 lagi. Buat 6, 8, 10, 12. Macam itulah, tambah-tambah. Tambah-tambah. Solat duha, kita buat. Now is duha time. Waktu duha ni ialah waktu rezeki yang paling mencurah-curah. Sebab waktu duha ni waktu paling fresh. Dan antara pukul 8 hingga pukul 12.30. Ataupun 7.45 hingga pukul 12.30. Itu waktu duha. Waktu duha ni waktu mencari rezeki. Bukan waktu tidur. Bukan. Bukan waktu merenung-renung. Tak ada. Bukan waktu khayal-khayal. Tak ada. Jadi masa inilah masa perfect. Udara fresh. Pemikiran kita fresh. Aura kita. Aura positif yang kuat. Sebab itulah berusahalah waktu duha. Sebab kalau selepas waktu zuhur, kita dah down. Jadi rugi orang yang mensia-siakan waktu duha. Bermulalah dengan solat duha dan terus berkeliaran di atas muka bumi Allah, mencari rezeki yang begitu banyak, yang melimpah-limpah. Rezeki Allah banyak sangat. Banyak sangat, tak habis. Berkongsilah. Perindu Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin cici, amin. Ya, kita menangis apabila kehilangan sedikit harta, tapi kita tak bersyukur bahawa kita masih banyak harta. Banyak harta. Harta nampak dan harta tak nampak. Harta nampak, tapi orang kalau bila mikir harta nampak je. Dia fikir harta duit, harta kereta, harta rumah. Itu je. Harta tak nampak banyak. Harta sihat. Harta bahagia. Harta senang. Harta rasa lapang. Harta umur panjang. Harta bini cantik atau suami handsome. Banyak tu. Banyak. Jadi biarlah perut lapar sikit tapi isteri cantik. Macam tu kan. Macam Cici kan. Biarlah lapar sikit. Duit kurang sikit tak apa. Asal suami handsome. Macam tu. Macam tu. Ya Tok Mat. Dulu berkenalan dalam FB. Ya Kak Ana Sweet. Dalam FB ke? Lama dah masuk ni. Masuklah sini. Masuk sini. Siap hari ada sini. Ya, thank you semua sahabat. Ana join YouTube. Join YouTube. Subscribe YouTube Atuk. YouTube Atuk. YouTube Haji Mat Atuk. Apa ni? Apa yang recording mengenai tazkirah Quote of the Day.
bersama Atuk ni ada di YouTube yang lepas-lepas. Jadi kalau terlepas, kalau masa tak sempat, rakan-rakan sahabat, kalau rasa rindu kat Atuk, pergilah kat YouTube. Pergi join, subscribe YouTube Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Kak Ana? Kak Ana pula. Dia muda pada kita. Cik Na. Cik Na. Cik Na. Selalulah pergi kat YouTube Atuk. Bagi yang macam Cici dia busy. Dia selalu pergi YouTube. Dia pergi YouTube. Atuk baru live. Baru pukul 10 hari. Baru tengah jam. Baru tengah jam live. Okey, baik. Cik Na pergi subscribe Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. YouTube. Subscribe. Kalau di TikTok ni, dia 3 bulan. Habis lah. 3 bulan dia recording dia ni habis. Jadi, kita dah buat setahun dah recording. Jadi, Atuk upload dalam recording di TikTok, upload di YouTube. Dalam akaun Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Macam tu lah. Macam tu. Quote of the day kita hari ini ialah Allah uji kita kerana Allah ingin meluruskan kita. Jangan sedih. Jangan sedih. Jangan sedih. Mak Yusri dah subscribe kan YouTube Haji Mat Atuk? Mak Yusri. Takkanlah geng lama tertinggal kot. Kena cek tu. Haji Mat Atuk. Mak Yusri. Allah sayang kita kerana Allah nak membetulkan yang bengkok kita. Membetulkan hati kita yang kotor. Membetulkan perangai kita yang teruk. Membetulkan sikap kita. Membetulkan mulut kita yang bacol. Kuat sangat memaki orang. Membetulkan perangai kita. Membetulkan persepsi kita. Otak kita dan sebagainya. Come on lah tu. Dah lama ke? Itulah. Dah lama subscribe. Yang lama kan. Itulah lama tak muncul. Ingat macam baru je. Macam baru. Wah, macam baru. Dah subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau Cik Na, Kak Na ada masa-masa terluang, boleh lah. Macam Cici dia macam tu. Dia kalau dia rindu, dia pergilah kat YouTube Atuk. Dia rindu kat Atuk lah tu. Tak percaya tanya dia. Gurau je Cici. Itulah lama-lama tak masuk. Kena gurau. Tanda Allah sayang kita. Iaitu Allah beri kita kehilangan. Kehilangan. Allah beri kita kehilangan. Kerana nak kita minta lebih baik darinya. Jadi kalau orang yang kehilangan husband, Allah nak bagi seorang husband yang lebih baik. Why not? So kenapa perlu sedih? You're welcome. You can go now. Okay. Queue. Another one please. Coming. Coming. Next please. Next please. Panggil. Wah. Macam tu lah. FB dah aktif. FB aktif. Facebook pun. Facebook Mat MAT. Facebook. Sebahagian daripada ceramah ini, tazkirah ini, Atuk upload di Facebook juga. MAT. Cuba cek MAT. Ada. Itulah lama tak cek. Lama tak tengok. Ada aktif. Twitter pun sama. Tengok. Quote of the day Haji Mat Atuk. Twitter. Twitter. IG pun ada. IG. Jimat. Semua, tapi semuanya upload. Sekarang tak upload benda-benda lain dah. Bola pun kurang dah. Sekarang upload ni je. Kita kongsi yang baik-baik je. Baik. Nak panggil jodoh. Macam mana tu? Next please. Next please. Macam panggil pesakit di hospital. Nombor 201. 202. Next please. Macam tu lah. Kan? Thank you semua sahabat. Thank you Cici. Yang sudi hadir Atuk tap terima kasih. Screen semua. Rahmat Allah Subhanahu Taala. Saya doakan kuliah duha tu tak dipayahkan dengan syarat seperti yang berlaku sekarang. Banyak syaratnya. Tak apalah. Kalau tengok dalam TikTok ni TikTok Atuk ni memang tidak diviralkan oleh TikTok. Sebab Atuk selalu sebut YouTube, IG. Dia tak boleh tu. Tu syarat-syarat dia. Biarkanlah. Tapi asal boleh buat live, okey. Jadi rakan-rakan kita boleh buat live. Kadang-kadang live saya ni pun tak masuk dalam FYP orang lain. Tak masuk. Tapi Atuk dah upload di YouTube. Pergi di sana lah. Cuma kalau Wan nak viralkan, Wan ambil yang dalam YouTube tu, yang pendek tu, you viralkan yang tu. Viralkan. Itu je lah.
Ataupun tag kawan-kawan. Semasa buat live ni, tag kawan-kawan. Invite dia. Invite. Macam tu lah. Kalau nak tunggu masuk FYP kawan-kawan, susah sekarang. Susah. Sebab Atuk banyak, dia kata Atuk melanggar peraturan. Atuk rasa tidak pun. Tidak pun. Kan kita nak buat yang baik kan? Yang baik. Quote of the day hari ini. Sema-sema pagi bersama dengan Atuk. Allah uji kita kerana Allah nak meluruskan kita yang bengkok. Allah uji kita kerana Allah nak membersihkan kita yang kotor. Allah uji kita kerana Allah nak menyucikan kita yang bercampur dengan perkara-perkara yang tidak bersih. Allah uji kita kerana Allah ingin mengangkat darjat kita. Allah uji kita kerana Allah memberi tempat syurga yang lebih baik kepada kita. Allah uji kita supaya kita dapat lari daripada segala permasalahan dunia. Yang kita nak ialah syurga Firdaus. Amin. Itu yang kita nak. Jadi, Allah beri kita kehilangan kerana nak kita minta yang lebih baik darinya. Ya Allah, aku kehilangan orang yang aku sayang. Berilah aku seseorang yang lebih baik. Macam tu. Minta. Allah boleh bagi. Boleh bagi. Jangan putus asa. Allah beri kita kesusahan. Kita susah. Susah. Susah ni tak semesti tak ada duit. Jutawan pun susah. Kenapa susah pun? Susah hati. Kenapa susah? Jadi, susah ni tak semesti tak ada duit. Ada duit pun susah. Tak ada duit, lagi susah. Dua kali susah. Kerana apa kita diberi susah? Kerana Allah nak kita belajar untuk bersyukur dan reda. Kerana Allah nak kita belajar bersyukur dan reda. Sebab itu sedekah tidak ditentukan jumlahnya. Yang ditentukan jumlah keikhlasannya. Ada sedekah bernilai 1. Ada sedekah bernilai 10. Bagi RM1 dapat 10 pahala. Ada sedekah yang paling tinggi bagi RM1 dapat 70,000 pahala. Itulah sedekah yang paling tinggi nilainya. Sebab itu sedekah tidak ditentukan dari segi kuantitinya, tapi ditentukan dari segi kualiti. Allah memberi pahala dan ganjarannya. Allahu Akbar. Sedekah. Bayangkan, bagi RM1, RM70,000 Allah bagi. Dan sedekah yang paling bernilai ialah sedekah daripada orang miskin. Kita kena faham ni. Ada orang cakap, aku nak sedekah macam mana, aku ni miskin. Sepatutnya engkau yang miskin inilah. Nilainya sampai 70,000 kali ganda. Kau bagi RM1. Kau ada RM2, kau bagi RM1. Berarti 70,000. Bermakna 50% daripada harta engkau ada sekarang, kau beri kepada jalan Allah. Itu penting kau sedekah. Sebab itu ada satu peristiwa. Apabila Rasulullah mengharap meminta supaya sahabat menyumbangkan sedekah untuk menghadapi peperangan Tabuk kata salah tu. Maka datang Sayyidina Umar, bawa sedekah dia, harta dia. Rasulullah tanya, berapa banyak engkau bawa Sayyidina Umar? Aku bawa separuh daripada harta aku. Separuh lagi aku tinggal di rumah. Separuh harta. Mana kalau dia ada 1 juta, 500,000 dia bagi. Kalau dia ada RM10, RM5 dia bagi. Macam tu. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, berapa banyak kau nak sedekah? Aku sedekah semua ya Rasulullah. Betul apa yang tinggal di rumah kau? Aku tinggalkan Allah dan Rasulullah. Sebab itulah Rasulullah kata, pahala amal ibadat Abu Bakar ini, jika dibandingkan dengan umat Islam, dicantumkan semua lebih berat lagi pahala Sayyidina Abu Bakar. Lebih berat pahala dia lagi berbanding dengan pahala umat Islam semua. Umat Islam. Jangan main Sayyidina Abu Bakar ni. Sebab itulah dia khalifah yang pertama. Sebab itulah dia bapa mertua Rasulullah. Sebab itulah makamnya duduk bersebelah dengan Rasulullah, menantunya. Menantu. Rasulullah tu menantunya. Sayyidina Abu Bakar tu pak mertuanya. Sayyidina Umar pak mertuanya. Rasulullah tu. Sebab itu dalam kamar makam Rasulullah ada 3 yang wafat di situ, iaitu Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bapa mertua dia, Sayyidina Umar bapa mertua dia. Rasulullah kahwin dengan Aisyah, anak Abu Bakar. Rasulullah kahwin dengan Hafsah, anak Umar. Macam tu. Jadi bapa dengan menantu duduk dalam satu tempat. Hebat kan? Hebat macam tu. Ada asbab musabab. Jadi bila Allah beri kita kesusahan, maka Allah nak kita bersyukur dan reda. Bersyukur reda, cut cost.
Cut kos. Bang, kita tak mampu dah pakai kereta Honda ni. 1,000 sebulan, bang. Kita tukar Myvi je lah. Tukarlah Myvi baru 600. So, kita save 400. Okey? Cut cost. Yang pakai Myvi pula. Kita tak mampu ni. Nah, tu kita kena pakai Azia. Azia 400 je. Kita save 200. Okey, tolak. Macam tu. Macam tu. Itulah mengurus yang terbaik. Kita tak layak pakai kereta. Sebab walaupun Azia kita pakai, setahun sekali insurans, itu ini kena bayar 1,000. Baik kita beli motor je lah. Beli motor. Macam tu. Sebab apa nak uji kesusahan kita? Supaya kita bersyukur. Kita reda. Kita buat apa yang kita ada. Kita bukan nak kaya, tapi kita nak senang. Sebab ramai orang kaya tak senang. Berarti, kaya itu bukan jaminan untuk senang. Kita tak nak miskin. Kita tak nak susah. Kita tak nak miskin. Kita tak nak susah. Tapi ada orang miskin senang. Tak susah dia. Tak susah. Orang miskin di kampung tak susah. Tak susah. Silap kalau kata orang miskin di kampung tak susah. Dia senang. Senang. Anak 12. Apa tak senang? Pukul 10 dah tidur dah semua. Anak-anak tidur awal. Tutup lampu. Bil api RM10 je sebulan. RM10, RM5 macam tu je. Satu rumah pakai satu bab je. Satu bab je. Pukul 10 tidur dah semua. Itu yang anak ramai tu. Kan tak ada kerja lain. Tanya Cici. Jadi kemiskinan. Allah beri kita kemiskinan kerana nak kita minta darinya yang secukupnya. Allah bagi kita kesusahan, kemiskinan dari segi material kerana Allah nak kita minta yang cukup. Berapa yang cukup? Berapa yang banyak? Silap kalau kita minta jadi kaya. Jangan. Kita minta jadi senang. Ini ramai orang silap. Lebih mementingkan material. Ya Allah, berilah aku kaya. Kau nak buat apa kaya kalau kau susah? Kau nak buat apa kaya kalau kau sakit? Kau nak buat apa kaya kalau kau terlentang di hospital? Kan tak nak lah. Ya Allah, aku minta senang ya Allah. Ya Allah, aku minta rezeki kau beri itu yang barakah ya Allah. Sedikit tak apa berkah. Macam tu. Tahu pula Cici. Macam tu. Jadi orang kampung dia senang. Dia senang, dia tak kisah. Tak kisah. Setahun 2 orang anak dia. Senang dia. Happy sama. Tu, share perniagaan tu. Boleh kita join sekali. Boleh kalau ada soalan-soalan perniagaan. Atuk boleh selit kan? No problem. InsyaAllah sikit sebanyak. Jadi Allah beri kita kemiskinan. Kenapa? Untuk kita minta yang lebih baik. Kita reda bersyukur. Bersyukur. Nasib baiklah ada orang miskin. Kerana orang kaya dapat buat pahala. Kan? Kalau semua orang kaya, macam masa Sayyidina Abdul Aziz menjadi khalifah, tak ada orang yang layak menerima sedekah. Jadi masa tu tak ada pahala sedekah. Tapi sekarang banyak. Ramai orang kampung yang 8 hasanah yang wujud di negara kita. Thank you semua sahabat Tuhan. Thank you Cici. Sudi hadir. Tap-tap Atuk. Terima kasih banyak. Hari ini hari Isnin. Quote of the day kita ialah Allah menguji kita kerana Allah nak membetulkan kita ya bengkok. Sedarlah. Percayalah. Yakinlah. Mengaku tak nak mengaku pun mengaku je lah. Ya, sorry. Sorry. Assalamualaikum. How are you today, tu? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. I'm fine, my bro. My bro. My bro. Jangan main, my bro. Dan Allah beri kita kehinaan. Kadang-kadang kita dihina. Kerana nak kita minta kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita nak minta kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah uji kita. Allah uji kita supaya kita dapat membetulkan apa yang bengkok. Allah nak memuji kita di antara yang bengkok. Itulah Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Sebab tu kita selalu berdoa dengan Allah untuk yang baik-baik. Sebab itu yang lebih penting, bacaan-bacaan dalam solat ini kita kena menghayati dengan baik. Faham maknanya.
dan kedudukannya. Kenapa kita baca ketika itu kita baca? Kenapa Al-Fatihah dibacakan semasa berdiri? Semasa qiyam. Qiyam ni berdiri. Ada sebabnya. Sebab masa berdiri itu. Jadi Al-Fatihah ini 3 ayat yang pertama itu ialah ayat ikrar. Memperakukan kebesaran Allah SWT. Ikrar ni awak tak baca duduk. Awak tak baca bulan duduk. Awak kena baca masa berdiri. Masa berdiri. Dah ikrar dengan Allah, tangan berada di dada. Ikrar dengan Allah. Ikrar Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikrar. Segala puji kepada Allah. Hanya mula aku memuji, ya Allah. Tiada yang lain lagi yang layak memuji. Girlfriend aku ke apa ke, semua tak layak. Tak layak. Boyfriend ke, semua tak layak. Engkaulah sahaja, ya Allah, yang boleh menerima pujiku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ikrar dengan Allah. Kita berdiri kan? Kita berdiri. Ar-Rahmanir Rahim. Yang pemurah dan penyayang. Tak adalah. Kalau sifat pemurah penyayang ada pada manusia, maka dia akan disukai oleh sesiapa saja. Sesiapa saja. Pemurah, bahkan haiwan pun suka dia. Bukan saja manusia. Apabila ada sifat pemurah dan penyayang. Itulah sifat agung yang ada pada Allah SWT. Sebab itu kita berdiri qiyam. Qiyam. Kita berikrar kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Engkaulah yang menguasai hari akhirat. Habislah. 3 pengakuan kita. 3 pengakuan kita. Segala puji untuk engkau. Engkau pemurah penyayang. Dan engkau menguasai hari pengadilan akhirat. Habis. Itu pengakuan kita. Pengakuan kita. Kita minta pula lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu kena minta. Padamulah aku sembah. Padamulah aku mohon pertolongan. Kena ingat sama tu. Kena ingat sama. Ya, sahabat Rasul. Bila serba-serbi kekurangan, tapi dimuliakan oleh Allah. Diuji. Bila diuji dengan dibakar, dengan macam-macam diuji. Tak ada orang Islam yang diuji sehebat itu. Kecuali Bilal. Bilal, hebat Bilal. Kita tak uji apa pun. Tak ada uji pun. Uji ditinggal boyfriend je. Tu dah melalut dah, tertongging dah. Mana boleh? Steady lah bro. Steady bro. Jadi bacaan-bacaan kita dalam solat itu kita perhatikan. Itu adalah doa-doa yang kuat. Tu, ada soalan sikit tu. Bolehkah kita tambah zikir subhanallah lepas bacaan dalam sujud? Solat fardu subhanallah. Lepas boleh kita tambah zikir subhanallah lepas bacaan dalam sujud. Subhanallah. Subhanallahil azim. Subhanallah kan? Boleh. Masa sujud itulah yang terbaik. Tambahlah. Tapi jangan cakap bahasa Melayu. Jangan subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka kita cakap bahasa Melayu. Tak boleh lah. Kena cakap bahasa Arab. Ataupun dalam hati. Nak cakap bahasa Melayu boleh dalam hati. Apa niat kita? Apa niat kita? Niat dalam hati. Itulah masa sujud. Dan masa rokok itulah masa yang paling dekat dengan Allah SWT. Dan yang paling dekat ialah masa sujud. Sebab tu orang lama-lama dia sujud lama. Orang dulu sujud saja 1 jam. Solat 2 rakaat itu 2 jam. 2 jam. Rakaat pertama sujud 1 jam. Rakaat kedua sujud 1 jam. Kita 1 minit. Bagaimana nak lama? Lama itulah bagus. Sebab itulah. Tapi bagi solat waktu dia tak boleh lama sebab kita ada makmum. Nanti terkentut pula orang belakang tu. Menangis pula budak kecil-kecil tu. Itu tak boleh. Rasulullah kata kalau solat waktu pendek-pendekkan. Tapi kalau solat sunat panjang-panjangkan. Lama-lamakan. Itu penting. Itu penting. Okey, boleh. Boleh sambung. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Maha agung Allah. Maha agung. Masa rokok. Subhana rabbiyal a'la. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Kita rasa muji dia. Dan kita tambahlah. Ataupun sambung dengan doa-doa dalam Al-Quran. Boleh. Doa-doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Boleh. Ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh. Ataupun sambung dengan nama-nama Allah. Ya barik, ya barik, ya barik. Ataupun ya razak, ya razak, ya razak. Rezeki. Ya razak. Boleh. Boleh. Boleh sambung. Kalau nak sambung dengan nama-nama Allah lagi mudah.
Sorry. Macam apa, nak rezeki, ya Razak, ya Razak. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Ni masa sujud kan? Ya Razak, ya Razak, ya Razak. 3 kali ke? Ataupun 100 kali ke? Boleh. Boleh. Ataupun istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar terutama bila kita solat sunat, taubat. Panjangkan istighfar. Biar setiap kali sujud 100 kali istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Banyak dosaku ya Allah. Jangan sebut bahasa Melayu pula. Banyak dosaku ya Allah. Astaghfar macam tu. Boleh, cantik sangat tu. Orang lama-lama, orang dulu-dulu, para sahabat, bila dia solat, dia lama. Sebab dia menghadirkan diri dia berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadirkan diri dia. Dia sujud, minta dia kena faham. Di antara doa-doa yang baik, bagus, tapi kita jarang menghayatinya, iaitu doa duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Kita sujud yang pertama. Selepas kita rakaat, kita sujud yang pertama. Maka kita bangkit. Masa kita bangkit tu, sebelum kita sujud yang kedua, masa itu kita baca doa. Masa itu kita baca doa dengan Allah semasa kita duduk tau. Duduk antara 2 sujud. Kita duduk. Okey Tok, faham. Terima kasih. Terima kasih. Thank you semua. Thank you semua Batuk Atuk. Thank you. Thank you. Sahabat tu Thank you. Siapa yang belum subscribe TikTok, boleh subscribe. Cici, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Doa duduk antara 2 sujud. You bayangkan sujud yang pertama, kita sudah sujud. Kita mengecilkan diri kita dengan Allah SWT. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ya Allah yang maha tinggi. Maha tinggi. Kemudian kita duduk antara 2 sujud. Bila duduk antara 2 sujud, apa kita baca? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wazukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Maka kita sujud sekali lagi. Apa yang kita minta tu? Duduk antara 2 sujud tu. Ini kita kena menghayati. Sebab itu bila minta duduk antara 2 sujud tu, jangan cepat sangat. Rabbi fi'li warhamni wajbudni warfa'ni warzukni wadini wa'afini wa'afini. Allahu Akbar. Kau ni minta ke apa macam tu cakap? Minta ni mesti ada tertib. Minta. Kalau nak minta kan, Makcik Cici dia minta. Nak ni lah bang. Minta. Dia minta dengan suami dia macam tu. Dia mesti lembut. Baru dapat. Kalau minta kasar tak boleh. Sebab Allah ni pemurah. Minta saja dia bagi. Jadi duduk antara 2 sujud. Ini Atuk nak kongsi hari ini. Supaya kita menghayati benar-benar. Bila sujud yang pertama, maka duduk antara 2 sujud. Okay. We are ready. Untuk duduk antara sujud. Saya tak ada suami lah tu. Oh, lupa ya. Itulah. Lama-lama tak masuk. Lupa lah. Jadi duduk antara 2 sujud itu yang penting. Minta dengan Allah. Saya minta dengan Allah. Amin. Allah SWT. Amin. InsyaAllah. Cici minta Allah bagi semua tu. InsyaAllah. Atuk doakan. Atuk bagi rekomendasi. Duduk antara 2 sujud. Cuba amalkan. Maknanya. Cuba amal. Menghayati maknanya. Rabbi firli. Ampunilah dosaku ya Allah. Rabbi firli. Ampunilah dosaku ya Allah. Tangan kita. Rabbi firli. Ingat tu. Ampunlah dosa. Sebab itulah solat itu sendiri sebagian besarnya doa. Solat ini menyibuk. Lepas solat tak doa apa? Kau dalam solat kau tak doa ke? Sebab dia tak faham kan? Dia kata tengok orang tu lepas solat je wirid subhanallah terus bangun pergi. Tak doa pun. Dalam solat tu doa, banyak doa. Dalam Al-Fatihah tu separuh doa. Ni duduk antara 2 sujud. Ini doa lah ni. Doa pula. Doa yang hebat. Besar. Rabbi firli. Ya Allah ampunlah dosaku. Nak apa lagi? Apa dosa? Rabbi firli. Warhamni. Sayangilah aku. Warhamni. Ya Allah sayangi. Bila Allah sayang kita, nak apa lagi? Kalau di dunia apa? Kalau orang sayang kita, rasa hambanya kita, beruntungnya kita, happynya kita. Sebab apa? Orang sayang kita. Ini Allah sayang kita minta. Jadi doa duduk antara 2 sujud tu, tolonglah kita memberi perhatian kepada maknanya supaya kita boleh menjiwai. Rabbi firli, ampunlah dosaku ya Allah. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Wajburni, tutuplah aibku.
kejahatan kita, apa yang kita lakukan, memang Allah tutupkan. Allah tutupkan. Wajburni. Kita ni jahat, manusia jahil. Banyak dosa tapi Allah tutupkan. Allah tutupkan. Sebab tu kita kena sentiasa berdoa, wajburni. Wajburni, tutuplah aibku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Semoga Allah angkat derajat kita. Warfa'ni. Wazukni, berilah aku rezeki. Zukni, rezeki. Sebab tu bila minta rezeki, lepas berdoa, ya Allah aku mohon rezeki. Tadi kau dah minta kan duduk antara dua sujud. Warzukni, wazukni. CEO Pantai Dalam, thank you Hadi. Thank you. Warzukni, rezeki. Wahdini, berilah aku petunjuk. Wahdini. Wahdini, berilah aku petunjuk. Petunjuk yang betul, petunjuk yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Wahdini, ihdina. Wahdini, ihdina. Wahdini, ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan lurus. Wahdini, berilah aku petunjuk. Daripada Allah, petunjuk. Apa permasalahan yang kita sedang hadapi, beri petunjuk. Apa yang kita nak calon suami, minta. Bila sebut wahdini tu, bayangkan, ya Allah, hadirkanlah seorang suami kepadaku. Contoh macam tu untuk cici. Jadi maknanya wahdini. Bila sampai kepada wahdini, tunjuk petunjuk jalan yang lurus. Wahdini, betul tu. Allah banyak tutup air kita. Alhamdulillah. Wa'afini, sihatku. Tadi kita dah bincang dah. Kenapa Allah nak uji kita dengan sakit? Kerana nak bagi sihat. So terus kita minta, wa'afini, sihatku. Wa'fu anni, maafkanlah aku. Wa'fu anni, maafkanlah aku. Itu cantik. Doa antara dua sujud. Ingat doa antara dua sujud. Supaya kita hafal, supaya kita ingat. Jadi Allah uji kita. Allah uji kita kerana Allah nak membetulkan kesilapan kita. Bangun solat lambat, solat jarang-jarang, solat sunat tak buat, zikir tak buat jarang-jarang, istighfar sikit-sikit, berselawat sikit-sikit, baca Quran sikit-sikit. Itu ya Allah nak uji sangat tu. Nak uji sangat tu. Tapi ada juga ahli ulama besar. Allah uji juga. Uji dia itu kerana Allah nak naikkan martabat dia di syurga, supaya berada di tempat yang lebih tinggi. Syurga kan banyak lapis. Kita nak syurga yang rendah pun tak apa dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi itulah. Dalam doa kita fokuskan kepada hasrat kita, apa yang kita nak capai. Seperti terutama dua tempat yang atuk rasa paling penting sekali, iaitu dalam membaca Al-Fatihah dan juga dalam bacaan duduk antara dua sujud. Ini dua tempat yang paling istimewa. Sebab 3 ayat terakhir dalam surah Al-Fatihah itu adalah doa kita. Bermula dengan wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkaulah aku sembah dan Engkaulah tempat aku memohon pertolongan. Start daripada situ kita berdoa. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Aku mohon jalan yang lurus, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi kita minta, iaitu jalan yang Engkau telah redai, yang Engkau telah berikan nikmat kepada orang-orang terdahulu seperti Rasulullah, para nabi, para rasul. Kita minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak kepada jalan orang yang ingkar dan orang yang sesat. Itu jelas 3 ayat terakhir doa dalam Al-Fatihah. Kuatkan situ. Kuatkan, tekankan kepada makna tu supaya dia hadir. Itu adalah doa yang paling besar tu. 17 kali kita minta doa. Minta doa dalam baca Al-Fatihah. Itu Allah ajar tu. Al-Fatihah ni ayat Allah. Ayat Allah. Allah yang mengajar kita. Okey, kau baca ni untukku. Kau baca, kita baca untuk dia dengar. Dan Allah menjawab setiap kali. Setiap kali kita baca Al-Fatihah dalam solat. Setiap solat. Itu yang penting. Dan yang kedua yang paling penting dalam solat kita ialah doa antara dua sujud. Antara dua sujud ni kalau tak baca pun tak apa. Sebab dia sunat je. Antara dua sujud ni, kau bangkit dari sujud, kau terus sujud balik, tak ada masalah. Sah solat. Tetapi diberi kesempatan pada masa itu. Rasulullah kata, solatlah seperti aku solat. Jadi, duduk antara dua sujud ni, inilah yang Rasulullah baca.
Rasulullah tetap berdoa. Rabbi firli, ampunlah dosaku. Rasulullah tak ada dosa. Tapi Rasulullah tetap baca Rabbi firli. Jadi untuk kita, Rasulullah buat untuk kita. Untuk menjadi panduan kepada umatnya. Jadi Rasulullah mengajar kita solat. Jangan malas solat. Rasulullah mengajar, duduk antara sujud. Rabbi firli, ampunlah dosaku ya Allah. Warhamni, sayangilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Ya Syakira. Syakira, bi. Sayangi aku. Sayangi. Kita minta dengan Allah sayang. Rasulullah berdoa. Duduk antara dua sujud. Minta Allah sayang kepada dia. Kita pun ikut Rasulullah. Supaya Allah sayang kepada kita. Wajburni, tutuplah aibku. Supaya aib-aib kita ditutup. Kita nampak orang yang bersih, orang yang suci, orang yang alim, orang yang baik. Semoga Allah tutupkan semua. Kenapa? Kerana itulah yang disayangi dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Warfa'ni, angkatlah darjat kita ya Allah, angkat darjat kita. Supaya kita berada di darjat lebih tinggi. Darjat kita. Warzukni, berilah aku rezeki. Warzukni. Ya Razak, rezeki. Ya Allah, berilah aku rezeki. Rezeki ni banyak. Bukan saja wang, ringgit, harta, kaya, apa semua. Bukan. Pakat. Bukan itu saja. Itu kecil je. Rezeki sehat. Rezeki bahagia. Rezeki senang. Rezeki barakah. Rezeki iman. Rezeki umur. Ini rezeki masa. Ini rezeki yang paling bernilai. Paling bernilai berbanding dengan rezeki-rezeki yang lain. Kalau cakap duit, habis. Harta, habis. Tapi kalau rezeki-rezeki senang, hebat kan? Tak semestinya orang senang itu, orang ada harta itu dia senang. Ramai orang ada harta susah. Ramai orang ada harta kaya raya tapi rumah tangga hancur lebur. Bermaknanya kaya raya itu bukan jaminan untuk happiness, untuk kebahagiaan. Itu yang kita perlu belajar. Dan kita juga berdoa antara dua sujud, iaitu wahdini, berilah aku petunjuk. Wahdini. Beri petunjuk. Sebab kita ni kurang. Kita ni lambat berfikir. Kita ni kerdil. Kita ni kecil sangat. Kita tak sempat nak berfikir. Nak menyelesaikan masalah. Masalah yang ada. Solusinya pada Allah. Wahdini ya Allah. Beri petunjuk ya Allah. Petunjuk ya Allah. Puteri Bayu Senja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri petunjuk. Wahdini. Wa'afini. Sehatkanlah aku. Sehat tu. Kita minta terus dengan Allah. Mulia sungguh Nabi kita Muhammad yang tak pernah lupa dengan kita semua. Amin. Rasulullah mengajar kita supaya doa ni duduk antara dua sujud. Antara ingat dan kita kena hafal lah makna tu. Baru kita menjiwai. Allahu Akbar. Samsu Anwar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji Ma'atu. Moga Allah melimpah rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin. Jadi doa antara dua sujud ni cuba kita khatam. Kita khatam betul-betul. Baca tu biar lambat. Untuk sujud kali kedua. Biar lambat sikit. Biar lambat. Biar hadir. Rabbi firli. Ya Allah, ampunlah dosaku. Biar hadir. Warhamni. Ya Allah, sayangilah. Kita nak minta Allah sayang kita. Takkan warhamni. Takkan macam tu. Warhamni. Dengan lemah lembut sayu kecilnya. Ya Allah, aku memohon kau sayangilah aku. Allah sayang kita. Allah jaga kita. Allah sayang kita. Allah memberi apa saja kita nak. Yang baik kepada kita. Bukan memberi apa saja kita nak yang tak baik. Allah tahu apa yang baik kepada kita. Kadang-kadang Allah tak beri duit banyak. Sebab apa? Kita kalau duit banyak, kita jadi kerekut. Tai hidung masin. Macam-macam jadi. Sebab itu Allah kata, aku tak bagi duit kau banyak. Tapi aku bagi kau senang. Itu yang kita nak. Alhamdulillah. Terima kasih tu. Jadi kita jangan silap. Boleh kita kata, ya Allah, berilah rezeki. Warzukni, berilah rezeki kepadaku. Rezeki tu jangan fikir dari segi wang ringgit, tak ada. Dan rezeki pula jangan fikir untuk kita saja. Kadang-kadang rezeki tu dapat kepada isteri. Kadang-kadang rezeki tu dapat ke anak-anak. Macam atuk ni dapat ke cucu. Tiba-tiba tengok cucu sehat. Itu rezeki lah tu. Atuk tak sehat sikit-sikit tak apa. Asal cucu sehat. Itu rezeki lah tu. Jadi kita kena tengok dalam skop yang luas. Sebab apabila cucu tak sehat, atuk jadi tak sehat. Tapi kalau cucu sehat, atuk tak sehat jadi sehat. Macam tu. Macam ibu dengan anak. Kalau ibu sakit, anak tak sakit. Tapi kalau anak sakit, ibu pun sakit. Bapak buat dak je. Itu perangai dia. Perangai dia. Biasalah tu. Ya Wan, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sehinggalah kita duduk antara tu. Kita amalkan. Atuk cuba nak sentiasa Al-Fatihah. Dengan duduk antara dua sujud ni, kita
kita hafal dan kita betul-betul boleh berhati dengan sebaik mungkin supaya solat kita lebih cantik. Solat kita dan hidup kita lebih rasa bahagia, happy dan sebagainya. Jadi cukuplah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi besok insyaAllah dengan tajuk-tajuk yang berbeza. Tapi Atuk rasa tajuk-tajuk dalam solat ini kita perlu ulang berkali-kali insyaAllah. Sebab di pada mahsyar nanti ibadah yang pertama ialah ibadah solat. Ibadah solat. Ibadah solat ni kita kena khusyuk. Bukan sahaja sah dan mengikut peraturan, dan bukan sahaja kita mengikut ruku fi'li, tetapi kita nak kalau boleh sebaik-baiknya ialah kita menghayati bacaan-bacaan dalam solat itu. Kita faham dengan makna maksud. Kenapa kita rokok, kenapa kita sujud, kenapa tangan tunjuk macam ni. Itu semua ada sesuatu yang kita perlu tahu supaya kita lebih khusyuk dalam solat kita. Amin. InsyaAllah. Jadi itulah wallahu a'lam. Jumpa lagi esok insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita berselawat bersama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.